sikit cikgu bagi awak punya Gmeet tadi. Tak apa, kita akan sambung. Okey, sementara kita tunggu rakan-rakan awak yang masuk tu. Okey, so kita akan teruskan dengan tajuk linear law kita Okey, cikgu akan sharekan yang last kali yang saya bagi modul daripada awak itu. So kita akan check modul tu. Okey, cikgu sharekan. Dah siap dah? Modul yang cikgu bagi tu? Dah siap? Yang ni. Dah siap? Yang graf dulu. Yang graf-graf tu. Dia sampai yang graf lah sebab kita nak pergi yang kepada bentuk paper 1 tu. Kita go through graf ni. Cikgu tak lukis graf. Cikgu harap awak dah lukis graf Gunakan pembaris dengan tepat. Cuma kita akan nak check macam mana kita nak mengira pada graf tadi So, dah ready dah everybody? Everybody? Start dah? Ready? Come on? Boleh? Clear dah? Okay. So yang ni tadi yang diberi contohnya, so cikgu dah kata we are looking at the equation, how to write equation of line of best fit. Jadi kalau you perhatikan for linear law, di sini line of best fit, you are going to draw, first you have to draw line of best fit. Jadi yang paling senang cikgu kata best fit ialah titik awal titik akhir, you just go straight. Titik awal titik akhir just go straight macam ni. Dan remember, once you want to draw graph by using ruler, mesti cut off the y-axis. Mesti. X-axis tak apa, tak pada. Sebab y-axis, you have to cut off the y-axis. Because we are going to look in terms of the equation, the y-axis, the gradient, the x-axis, and the y-intercept. Okay, and then the gradient, remember the gradient is about the difference in the y-axis, you divide it by x-axis, ataupun you can look in terms of formula, the gradient will be the y2, you minus y1, you divide it by x2, you minus x1. Okay, the value of xy, x1, y1, x2, y2 ni, value dia you have to look from the table. So remember, if line of best fit, let's say you have a straight line best fit, awak ambil mana-mana titik yang ada atas best fit tadi. Sebab best fit sum of the line tak ada kan, let's say tak ada So let's say yang lalu adalah titik first and the last point, let's say. Boleh juga you nak ambil titik ni dengan titik ni. Syarat dia titik tadi atas straight line. Kalau tak ada atas straight line, you tak boleh titik tadi. So you have to choose, let's say you ambil titik awal. So draw it like this, atau titik yang kedua ni contohnya So titik ni, titik yang ada ni, point yang ada ni adalah point yang ada dalam table. Let's say here. So kalau you draw here, let's say kata you ambil titik awal dan titik akhir. Let's say. So you draw. Okay, make sure ataupun you boleh ambil mana-mana titik yang atas best fit. Yang atas the straight line Kalau titik tadi ada dalam table tapi tak atas straight line, that one is not the point that you have to choose for gradient Okay, so remember the gradient, so we can read from table. Tapi pada ni kita tak, sebab best fit is not exactly the straight line So maksudnya dia kata graf penyuaian terbaik Itu maksudkan. So the gradient will be the y, so y you have to write it Okay, let's say here the first, let's say point yang ni. So 838.5 you minus, this will be your y2, this one will be your y1, you minus 16.5 and then you have 20, you divide it by let's say 70, you minus 10. Okay, so you use your calculator. Kalau yang ni, let's say here, so you akan dapat berapa? 38.5 Berapa? Minus, ya kita kata 5, you divide it by 60. So you akan dapat berapa ni tadi? 0.366. Betul? Ataupun kalau fraction, ada yang dapat fraction tak? Fraction berapa? 11 Berapa apa? 11 11 over? 30. 30. Okay, 11 over 30. So boleh 11 30 ataupun ada orang dia akan tulis decimal, dia akan kata 0.36666. For significant figure Tapi biasanya kita tak tulis dalam decimal kan Gradient. For this one we have to write in terms of equation. Okay, y-intercept. Y-intercept graph, siapa yang dah lukis y-intercept graph ni? So you draw 0, 10. Dia punya axis cikgu bagi kan? Berapa? 90?
12.5. 12.5. Okay, 12.5 it depends on your best fit graf dia. Okay, so Abzan dapat 12.5. Ada orang mungkin dia guna best fit lain, dia tak dapat 12.5, dia dapat 12. Ada orang mungkin dia lukis pada best fit dia, dia tak dapat 12.5, dapat 12, dia mungkin dapat 13. So it depends on your graph. So you have to read your graph, so you cut off kat mana, so you baca exactly. So exactly, this will be your C. Okay, and then dia kata write the equation in straight line. So equation straight line, this one we have the Y and X. So kita tulis biasa je lah. So this one is given Y and X, dia tak bagi lain. So kita akan tulis Y equal to the gradient, it should be 11 over 30 X plus Y-intercept 12.5. Boleh. Ataupun ada orang dia buat decimal ni, dia can be right. So jadi untuk linear law, the equation can be right in terms of decimal. Boleh for linear law. Kalau geometry coordinate biasa you have to write in terms of pecahan. Pecahan dia tak ada decimal kan. Tapi for linear law, yes. Because this one is about the X axis and Y axis. Boleh juga you nak write it as 3, 6, 6, 7. 6, 6, 6, 6, so it will become 7 dah. We round off X plus 12.5. Okay, acceptable. Nak tulis ni boleh, nak tulis ni pun boleh. So this one is about the Y-axis and X-axis. Kalau geometry coordinate yang belajar straight line, biasa kita tulis fraction. Tapi in terms of linear law, it can be anything. It can be decimal. Okay, boleh tak? Hello? Boleh? Boleh. Okay, so good. Okay, yang ni dah buat. Okay, gradient. So gradient, let's say awak ambil titik, selalu cikgu kira titik awal, titik akhir lah, senang tapi boleh juga kalau you nak guna titik ni. Okay, let's say yang you lukis titik yang 60, 116.8, you lukis pada graf, it is best fit ke tidak? Siapa yang dah lukis graf dia? Yang mana? Best fit juga. Okay, so boleh. Let's say kita ambil titik ni dengan titik ni per second Boleh juga you boleh kata 116.8 minus 108, you divide it by 60 minus 20. Boleh? Okay, let's see. Dengan syarat dia best fit. So, tekan kalau kita ambil yang ni, kita akan dapat 116.8, you minus, let's say 108. So, and then you divide it by 40. So, cikgu divide it by 40, saya akan dapat equation gradient, this one gradient you akan dapat 0.22. Boleh. Ini yang saya kira lah dengan syarat this one is the best fit yang saya ambil. Ataupun boleh guna mana-mana. So dia maknanya ada dia punya anggaran this one you ada dia punya estimation So boleh So because it depends on your graph. You draw the graph tu Okay, Y-intercept. Berapa dapat Y-intercept? 103.8. 103.8. Okay. Ni dia dapat ni. Ada yang dapat lain lagi ke? 1.3.6. Boleh. Tu cikgu kata kalau ada beza dia akan beza dia dari sini. So boleh juga kalau you nak dapat 103.6. Boleh. Yang beza kat sini. Tapi janganlah pula bila beza dekat yang ni pula dapat 102 beza dia tidak. So sebab dia ada plus minus. Sebab soalan dari graf biasa dia ada plus minus. So answer in between the range. So you have given the range. Okay, let's say you dapat yang ni tadi dengan yang ni. So the equation now it become Y equal to 0.22x plus 103.8 atau 0.6. Okay. Boleh tak? Hello? Boleh. Okay. So let's go to the next one. Okay, yang ni. Okay, yang ni. So the plot the graph and then from the graph find the value of P and Q. Okay, remember? So cikgu tanya equation dulu. Berapa dapat equation dia? Y bagi berapa gradient? Gradient entity. So you dah boleh ke? Berapa gradient? Gradient berapa? 45 over 23. 45 over 23. 23x plus dia punya Y-intercept berapa you dapat? 9.8. 9.8. Boleh? Okay. So let's say dapat ni. Ataupun awak boleh kira mana-mana. Ada orang dia pakai decimal. Boleh.
Okay. So once you have the value of this, Tersilap so dia je. kata, Y-intercept tu. Y-intercept je tersilap. oh, y-intercept. Okay, berapa y-intercept awak? Okay, yang graf tu berapa y-intercept? Okay. Y-intercept berapa? Come on. Ataupun yang lain-lain siapa punya, tengok graf dia. Sebab cikgu tak lukis graf ni. So you kena lukis 1.2. 1.2, 1.4. Okay, so sebab dia plus minus ni. So dia biasa 1.2, 1.4. Okay, let's say like this. Okay, ataupun ada yang dapat decimal ni. Kalau 45 divided by 23, boleh juga you dapat decimal. Boleh, tak ada masalah. Okay, let's say here. Tapi soalan dia kata from the graph, find the value of P and Q. So P and Q dah ada kat sini lah sebab P, once you are given Y is equal to P, X plus Q. So maknanya P is the gradient. So the Q will be the y-intercept. So once you dapat equation ni, you boleh kata. Terus you will write it, P is equal to 45 over 23 atau decimal. Atau dia akan tulis Q is equal to 1.2. So maknanya, so kita dapat terus. P is the gradient, Q yang ni. So dia guna P and Q. Sekarang dia kata find the value of Y. So bila find this one is about calculation. So you have to calculate. Tapi kalau dia kata state atau from your graph, ada ayat tadi, from your graph macam dia guna ni. From your graph, so you have to look value ni, so you have to read from your graph. So you kena baca So that's one ni you find the graphs, but this one is from the graph find. Ni from the graph. Ni dia cakap find. So find that means you can calculate. Tapi kalau ayat dia from the graph, find the value of Y when X is equal to 4.4, you have to read from graph dia. Boleh. Terus baca. So boleh baca atau you boleh kira. Let's say awak nak kira biasanya once you have graph ni is always from your graph. Sebab dia tak ada bacaan, tak ada pengiraan. For linear law biasa dia tak ada bacaan Let's say here. Okay, so kalau dia kata find the value of Y when X ni. So cikgu tak nak guna calculation. Cikgu nak awak baca dari graph awak. So from your X and Y yang you dapat ni, you have to read from your graph X 4.4. So baca yang kat graph awak ni 4.4. So you baca ni you get Y dia. Okay, so berapa dapat? 9.8. Berapa? 9.8. Boleh. So 9.8 is from graph. Remember this one you read from graph. Okay, so let's say kita calculate. Kalau kita calculate guna formula dia tadi, yang habis punya formula, Y when X. So kalau kita dapat 45 over 23. Okay, let's say 45 divided by 33. You multiply by X 4.4. Let's say 4.4. And then you plus dia punya value tadi 1.2. Okay, kalau kita guna calculation, kita akan dapat calculation kita 9.808. So this one is from calculate. You calculate. So bila calculate dapat yang ni, kalau dia punya ni baca from graph biasa you takkan dapat decimal yang banyak. From graph you paling banyak dapat 1 decimal atau belakang dia 2 decimal places. That is from graph. Tapi kalau calculate dia boleh 4 significant figure. So maksudnya kalau you bagi jawapan yang ni dalam 4 significant figure from your graph, that means you calculate. So bila calculate tak boleh sebab one from graph you have to read from graph. Jadi bila from graph dia kadang-kadang tak tepat. Sometimes dia ada ralat. Di sini dia boleh dapat 8, sometimes dia boleh dapat mungkin 7.5 ke. So ada ralat. So ada dia punya estimation dia sebab that one is anggaran. You estimate from graph. So lagi sekali jawapan dia boleh ada range. Is it okay? Boleh tak? Hello? Boleh? Boleh Yang soalan ni kisah yang cikgu ambil dari graf ataupun kira. Awak guna diagram saja, baca diagram. Sebab biasa for linear law soalan dia is not about calculation. Paper 1 is about calculation. Kalau paper 2 once you draw a graph, you have to read from graph biasanya. Kalau paper 2. Dia tak boleh calculate the value of X and Y dekat situ. You read it from graph. Sebab tu cikgu nak awak baca diagram saja. Boleh? Okay, the same thing goes here.
Y 10.2. Cikgu nak awak baca daripada graf. Baca graf di sini. Let's say you graph you 10.2. Baca graf masing-masing 10.2. Okay, baca di X dia. Okay, berapa you dapat X? Come on. Baca. Baca diagram graf masing-masing. Yes. Okay, you akan dapat 4.6. 4.6. Okay, ada yang dapat lagi? Yang lain lagi jawapan? So dia ada difference dia sebab it is from your graph cikgu kata ya. So it's not calculate. Kalau calculate memang kita akan dapat exactly 5. Tapi cikgu kata from the graph. Okay, so it depends on your line of best fit sebab dia buat apa-apa hal dia akan bergantung pada line of best fit. Boleh tak? Hello? Boleh tak yang lain? Boleh Okay. So this one will be example 3. And then we go to example this one. Okay, the same thing goes here. Okay, so lagi sekali. This one cannot calculate because you have to read from the graph. Okay, once you look at graph, let's say you look at graph. So look at graph, you label it, don't label XY because this one is about T and C. T and C, so kena tengok dekat sini because you have T against T. So biasanya this one will be your Y, this one will be your X. Sebab bila graph, you cakap draw graph, the Y axis against the X axis. So that means you kena tahu this one will be your T, temperature. This one will be the T second. Jangan salah sebab kita plot graph biasa paksi Y melawan paksi X. So you have to remember which one is your Y, your X. Okay, so you draw a straight line here. So let's say graph awak dah lukis tegak macam tu. Let's say tegak. Okay, so from here, find the initial temperature of the solution. Apa makna initial temperature? Suhu awal. Suhu awal tu maknanya kat mana? Second, 0 second. Dekat 6 zeros. That means this one dia nak the Y intercept. Boleh. Okay, so dia nak Y intercept. So kita baca dari graf tu. So baca dari graf masing-masing. For the first question, berapa you dapat? Dia punya initial temperature. Makna the Y intercept. Berapa dapat? 20? 28 darjah Celsius. Okay. So dia kata the temperature of the solution after 9 seconds. So 9 seconds you have to read from here. 9. Baca sini. Okay. Berapa? 32.5. 32.5. Okay. Celsius. Okay. And then the third one, the time taken to reach the temperature. So baca dari sini pula. Baca kat sini 30.5. Baca. Okay. Berapa second? 5 second. 5 second. Boleh. Because this one you have to read from graph. So bila one you read from graph, tak ada calculation. Langsung tak ada calculation. Once you tunjuk calculation, you tak dapat markah. You have to read from graph. So maknanya you kena tahu maknanya dia statement yang diguna dalam soalan. Okay, boleh tak? Come on. Boleh. Boleh Okay, now you go to the next one. Okay, this one is line of best fit. Okay, so yang ni. So remember, so kita akan reduce. This one we have to write in terms of the straight line. So that means you have to write in terms of Y, M, X plus C. So we have to reduce each of the following, the non-linear to linear. So and then we have to state the axis and gradient. Okay, y-intercept. Okay, this one. Apa jawapan yang you akan dapat? So this one usually you factorize. So factorize kita akan dapat here it should be y, you keluarkan dia akan become x. So it become 5x plus 3. So that means bawa ni ke sini. So the straight line will be y over x equal let's say 5x plus 3. So the y-axis will be y over x. The x-axis will be x. Ni semua huruf kecil Ingat huruf kecil sebab this one semua dalam huruf kecil. Yang y-axis yang huruf besar yang ni. Yang ni sebab kita dapat ni. The gradient will be 5
The y-intercept 3. Okay, dapat semua? Hello? Baik. Right, Okay, the second one. Reduce. So apa kita nak reduce di sini? Ingat reduce kena ingat yang cikgu kata yang di x-axis biasa x variable dia pemboleh ubah dia x saja. Y-axis dia punya pemboleh ubah boleh x and y. Dekat x-axis tak boleh pemboleh ubah dia y. Okay, so this one kita macam mana kita nak buat ni? So everything kalau kita nak matikan senang, everything we multiply by apa? Set X. Yes. So you akan dapat y set x equal Minus Q. set x, bila ni set x kali set x dia akan jadi px. Betul? Minus q. Betul tak? Set x multiply by set x. So set habis sebab set is about power of 1 over 2. 1 over 2 mat 1 over 2 so dia dapat 1. So that means y-axis ialah y set x. The x-axis will be x kecil. The gradient will be p. The y-intercept will be q. Okay. Hello. Negative Q. Sorry. Negative q. Yes. Sebab kenapa? Plus. Nasib baik ingatkan cikgu. Okay. Negative q. Because this one is plus. Okay. Boleh? Yang ni. Multiply. Jadi bila multiply jangan lupa letak log 10 kat depan, log 10 kat sini. So by using the law of logarithm. Okay, dah dapat? Susun. You have to remember, you have to susun. So you akan dapat log 10y equal, lepas tu susun yang ada x kat depan. Ni akan jadi b. So cikgu akan letak bracket log 10b x plus log 10a. Betul? Cikgu, bukan B log 10x ke? Macam mana? X dalam below. Sorry. Balik. Log 10b pula. Betul, salah. Sebab bila bawa ni log 10, B log 10x. Betul. So you akan dapat equal B bracket log 10x. Okay, plus. Okay, good. Okay, so maknanya y-axis log 10y, x-axis yang ada x lah, log 10x, gradient b, ni log 10a. Okay, betul? Boleh. Betul Okay? Okay, yang ni. Ini jangan lupa factorize ni bawa sini, constant ni pindah sini. Dekat x and y, dekat x ni, dekat y axis ni, dekat y axis ni tak boleh ada constant. Dekat x axis memanglah ada constant sebab it is a gradient, tapi dekat y axis tak boleh ada constant. Okay, so berapa you akan dapat? Come on. This one K factorize. log over x. K dah tak ada lagi. K pindahkan. K kena pindahkan. Sebab K is a constant. K tak boleh, saya kata tadi depan ni, depan y axis tak boleh ada sebarang constant pemboleh ubah. So K pindahkan dulu. Okay, ni bawa sini, so you akan dapat apa? Come on. Hello? Apa dapat? Ni keluar lah. K pindah sini. So you akan dapat ni. X Kalau- pindah sini. Kalau y over x equal betul. h Okay, sebab x over k plus 1k. yes. Sebab ni you akan dapat hx plus 1. Betul tak? Hx plus 1 sebab you keluarkan x. Tapi jangan lupa this one you dapat y. Bila dapat y, k ni bawa sini. Bila bawa k sini, everything will be you divided by k. Betul tak?
Kan? So X ni pindah sini. Boleh? Cikgu bawa dulu macam ni. Satu-satu Okey. Buat satu-satu dulu. Sekejap, ni cikgu padam dulu. Okey. Mula-mula kita factorize. So K, Y, kita akan dapat X bracket, dia akan jadi HX plus 1. Betul? Okey. X ni pindah sini, K ni pindah sini. So ia akan jadi Y over X. K ni pindah sini, semua everything this one tadi dia akan jadi over K. So bila cikgu pecahkan dia akan jadi H per K X. Dia akan jadi plus 1 per K. Betul tak? Betul. So dia punya macam ni Jadi maknanya factorize, pindah, constant, pindah sini. Jadi baru boleh kata the Y axis will be Y over X. The X axis yang ni, X axis will be X. The gradient will be H over K. The y-intercept will be 1 over K. Boleh tak? Hello? Boleh. Boleh Jadi kena tahu yang depan y-axis ni, depan y-axis tak boleh ada sebarang constant. Number pun tak boleh. Nombor 2, nombor 3, negatif pun tak boleh. Negatif pun tak boleh. You kena bawa. Okey, lagi sekali yang ni. Ni So bila yang ni, so kalau kita tengok kat sini, kita kena pindahkan dulu. Remember this one is Y. So you pindahkan dulu. So you akan dapat sini Y. Dia akan jadi 10 over X. Okay. Jadi sekarang kita nak tukar dia kepada plus minus. Jadi kita kena buat apa? Hello? Lagi sekali sebab darab bagi macam cikgu kata macam C tadi darab dengan bagi kita kena masuk log. Betul tak? Hello? Betul je. Betul. Masuk log 10. Jadi this one log 10 Y equal dia minus partner log 10 tolak log 10x. Betul tak? Come on. Betul. Rearrange. Sebab ini tak boleh jadi C. So kita arrange dia. Cikgu tulis di bawah ni. Log 10y equal. Arrange ni kena duduk depan. Negative log 10x plus log 10 berapa? 1. 1. Okay, so you dah dapat sini. So maknanya y-axis will be log 10y. X-axis will be log 10x. Gradient? 1. Nampak ni? Ada apa ni? Negatif 1. Negatif 1. Y-intercept 1. Jangan lupa depan ni makna negatif 1. Jangan lupa depan ni makna negatif 1. So this one will be the gradient. Okay, boleh tak? Hello? Boleh? Boleh. Okay. The next one. So yang ni. Cikgu. Ya? Untuk tu boleh ke saya buat 1 over y equal to 1 over 10x? 1 over? Y equal to 1 over 10x. Okay. 1 over y over. Okay. Yang ni. Yang ni tadi. Okay, macam mana? So kalau you kata contoh macam ni. Cikgu tulis sini supaya ada tak ada ruang. Y sama dengan 10. Okay. So cikgu tulis apa dia? 1 over y equal to 1 over 10x. You tulis. Okay. So you akan tulis 1 over y. You pindah sini kan? Betul. Nanti you pindah sini. So you dapat 1 over y equal to 1 over 10x. Okay. So jangan lupa grade ni tak ada dalam bentuk macam ni. So tak ada. So yang ni tak boleh buat macam ni. Dia kalau kita perhatikan non-linear because kalau you tulis macam ni 1 over y
equal to 1 over 10x, 1 over y equal to 1 over 10x, ini maksud dia masih lagi non-linear. Sebab this one is reciprocal graph dia, masih curve lagi. Once you want to change it into a straight line bila maksud straight line, that means dia ada y mx plus c. Sebab yang ni masih lagi graf yang sama, jadi you tak change dia. Jadi tak bolehlah kita buat macam tu. Boleh tak? Straight line is about y mx plus c. Kecuali kalau you dah potong-potong ni memang c is 0, dia lalu pada y intercept lain. Tapi this one graf dia masih lagi graf non-linear. This one is a curve. Jadi macam ni kita tak reduce lagi. Sebenarnya kita tak reduce. So tak boleh kita terima yang ni. Boleh tak? Hello? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh? Jadi kalau graf dia senang je. Nak redukan mana-mana graf yang melibatkan darab, melibatkan bahagi, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Macam ni semua, macam ni. Benda yang melibatkan darab bahagi, dia akan jadi graf log 10. Sebab dia nak pergi kepada straight line, dia akan jadi log 10. Sebab daripada darab, dia akan gunakan addition law, dia jadi plus. Bahagi, dia akan gunakan quotient law, dia akan jadi minus. Boleh? Jadi bermakna gradient ataupun y-intercept dia boleh jadi plus minus. Kalau macam ni, makna kita just tukar graf tadi, tapi graf yang awak tulis begini, you tak boleh kata y-axis 1 over y, x-axis ialah x, kemudian m 1 over 10, because 1 over y dengan x, this one is a reciprocal graf dia, sebab dia adalah graf curve. Kalau awak lukis graf ni, dia ada graf dia graf hyperbola. So maknanya belum lagi direducekan. Boleh tak? Hello? Boleh cikgu. Boleh? Okay. So kena be careful Jadi yang paling mudah kita nak mana-mana yang melibatkan darab dengan tambah. Once kita nak tukar dia kepada graf linear, kita masukkan dia pada log. Sebab log daripada plus multiply dengan addition, dia akan jadi plus minus melalui log. That is the law of logarithm. Okay. Okay, so kita sambung lagi. Sekejap, kita padam sikit. Ruang dia ni kita dah terambik. Kita padam sikit ni. Okay, ni tadi kita dah ada. Okay, sekarang yang seterusnya, yang ni. So, yang ni mudahlah. Ini kita just factorize, bawa dia ke sini. Jadi, jawapan dia. Jawapan X. Y over X sama dengan 2x plus 1. Okay, 2x plus 1. Kena rearrange. Jadi maknanya y-axis ialah y over x. X-axis will be x. Gradient will be 2. Y-intercept will be 1. Hello. Boleh? Come on. Boleh. Boleh cikgu. Ni log. Sebab dia multiply. So jangan lupa quotient ni bawa sini. Okay, log. So ni ada negatif ke ni? Dia ada negatif ke? Rasa tak? Ada tak? Negatif X. Negative X. Negatif X Dia ada negatif ni, ada negatif ni. Okay. So, reduce. Lepas tu susun. Okay, dapat log 10y. Okay, lepas tu. Ni bawa depan. Negative so dapat X. apa? Aku nak tanya mak aku je. Okay, negative X. Okay, negative X. Okay, negative X. Dia punya depan ni jadi log 10Q. So, awak boleh kata negative X. So, nak susun boleh, nak rearrange pun boleh. Ataupun kita nak bezakan dia, kita akan tulis macam ni. Log 10Q. Dia bracket. So, you boleh letak negative X. Negative X nak letak depan boleh, letak belakang pun boleh. Kalau belakang kan nampak macam tolak pula kan? Letak depan. Negative X. Okay, boleh tak? Okay, cikgu susun. Susun elok biasa. Okay. Negative X. Yes. Lepas tu? Plus? Log 10p. Log 10p. Okay, remember negative X. So, jangan lupa. Sekarang dia punya y-axis ialah log 10y. Dia punya x-axis? X.
Jangan ambil Negative negatif X. tau. Jangan ambil negatif. Sebab apa? Paksi tak ada, dia kata negatif X, paksi X. Jadi negatif ni siapa punya? Negatif ni orang ni punya. Sebab tu kalau perhatikan di sini, sebenarnya ni cikgu boleh susun macam ni. Log 10y. Dia turun memang negatif X tapi kita akan tulis begini. Log 10 Q X plus log 10 P. Jadi Y M X plus C. So X ni. Jadi M ni negatif ni punya. Bukan X punya. Memang dia pula negatif X tapi sebab dia multiply. Tapi you kena tahu. Jadi this one the gradient ni. Kalau graf ni awak lukis graf ni. Dia pergi macam ni. Graph with a negative value dia. Okay. So maknanya kena hati-hati So X saja, jangan pula kata Y axis negative X. Okay. So value boleh. So Y axis ialah X. Sebab awak label X. The gradient will be now negative log 10 Q. Boleh tak? Hello? Boleh. Boleh cikgu. Okay, yang ni sudah log 10P. Okay. Dan ni, yang ni. Yang ni. Square root Y. Okay, bawa sini square root Y. Lepas tu? Equal to 7A. 7 7 over A. 7 over A. X. X Plus plus 7B over A. Oh ni sebab ada, you dah buka bracket. Okay, so dah buka bracket. Sekejap. Okay, so jawapan akhir lah. Ya. So 7x you did plus maknanya 7 B over A. B over A. Boleh? Boleh tak? Okay, jadi maknanya yang ni everything ni sebenarnya kalau awak tulis dia ialah 2 over ni. Jadi maknanya everything will be 2. Contohnya jadi kita tak perlu buka dia. Jadi sebab this one sebenarnya ditulis Y equal you boleh everything ni you boleh tulis sebagai 7 over A X plus B everything square. Sebab tu dia dapat pecah-pecah macam ni. Jadi bawa sini, bawa pindahkan. So that means now the Y axis will be Y over X. Square root, sorry. Y over X. Okay, so, sorry, Y over X pula. Mana dia? Alah pula. Okay. Balik. So that means now you bila pindah kat sini, you buka balik semula ialah Y. The X axis ialah X. So the gradient will be 7 over A. And then the M will be 7B over K. This one will be the y-intercept. Boleh tak? Hello? Boleh Okay, and then the last one. Ni log lah. So jawapan? Log 10Y. Log 10y. Lupa ni bawa sini. Equal to. Okay, so susun. Kalau kita susun yang bracket tu kita bracketkan sebagai ni supaya kita boleh nampak. So bawa semua ke depan. Jangan lupa dia akan jadi 3a log 10x. So kita boleh tulis 3a bracketkan dia. Log 10x. Lepas tu Minus log 10b. Log 10b sebab divide. So that means the y-axis will be log 10y. The x-axis will be yang ni log 10x.
The gradient will be 3a. The y-intercept, jangan lupa, it can be negative log 10b. Okay, boleh tak? Boleh? Okay, good. Okay, so yang ni kita baru reduce. Kenapa kita sibuk-sibuk nak reduce ni? Sebab paper 1 we have to reduce. Okay, so yang ni tak ada masalah ni, boleh lukis. So ada answer. Dah check tak answer dia? Betul ke answer dia ni? So answer dia ada ralat sikit Kalau you tengok, you depend on the graph. So dia masuk So jangan lupa log ni you baca 2 decimal places atau boleh 3 decimal places by looking at here. So ini sama macam yang tadi. Reduce dululah. Okay, this one reduce. Okay, from here So yang ni contohnya, yang ni boleh sebab kita nak yang paper 1. Yang ni awak reduce ni dulu. Reduce ni sebab ni kita akan lihat lebih kepada paper 2 nanti. So you akan tulis di sini bila bawa dia akan jadi log 10y equal to, dia akan bawa sini b plus x bracket log 10a. So ni dia akan jadi log 10y, kita buka. Okay, dia akan jadi x, saya susun sebab x di sini, x log 10a plus b log 10a. So reduce. Jadi ini lebih kepada paper 2. Tapi cikgu KIV dulu Tapi kalau awak nak cuba, you boleh cuba kat sini, nanti buat sini. Okay, this one is paper 2. Paper 2 dia ada sini sebab you have to draw graph everything by scale. Okay, so cikgu KIV dulu paper 2. Yang kita buat reduce ni sebab kita nak buat yang paper 1. Yang ni dulu. So ni KIV dulu sebab this one is all paper 2. Cikgu nak tengok paper 1 dulu. Ni dia. Ni paper 1 question. Ni kita nak lihat. Paper 1 dulu. Paper 2 is about graph, you have to reduce, you have to draw table and then you have to draw graph, dia panjang sikit. Sebab dia 10 marks. Okay, yang ni, paper 1. Okay, this is what you can in terms of the graph, you have to best fit dengan value dia. Okay, let's say soalan ni, macam mana kita nak selesaikan. Remember, once it is a straight line, maknanya this one is already reduced. So yang ini dah dalam sebutan y m x plus c. So remember So titik yang awak nampak ni is not xy. Titik ni adalah x besar, y besar. Maknanya titik ni adalah x square, titik ni adalah y over x. So remember, sebab this one is reduced already. Nampak? Boleh? Okay. So kalau soalan paper macam ni, soalan dia, we are being given value ni, express y in terms of x. So yang ni. So once you dapat titik ni, that means you kena cari ni dulu, kena cari ni. So kena cari begitu. Okay, so gradient dulu. M. Macam mana kita nak dapat M? Come on. Point. 5. 5 tolak negatif 3. Y2 tolak Y1. X adalah you divide it by 3 minus 1. So gradient akan jadi 5, 5, 8. 8, 2, 4. Ya, so equal to 4. Okay, jadi bila 4 maknanya equation dia akan ditulis Y besar 4 X besar plus C. Cikgu tulis Y besar, kan this is Y axis, X axis. You tak boleh pakai nilai ni. Last kali, once you find the value of M dengan C, baru you gantikan So this one is all about the X axis, Y axis. Okay, sekarang nak cari C. Macam mana kita nak cari C? Masukkan 3 dengan 5. Ya, boleh guna mana-mana. You masuk ni boleh, nak masuk ni pun boleh. Remember, this is your X and Y. Let's say you guna titik ni, masukkan 5 sama dengan 4, 3 plus C. So that means the C will be 5 minus 12. 5 minus 12 dapat berapa? 7. Negative 7. Ni guna titik ni.
Nak guna titik ni pun boleh. Kalau guna titik ni, you masuk negative 3 equal to 4 multiply by 1 plus ni. So, you tetap dapat the same answer here. Okay, once you get here, you write it as y equal to 4x besar C awak minus 7. Ni dulu. So remember, this is line of best fit. Ni dia dapat. So bila dia kata dia express y in terms of x, barulah sekali awak ganti y axis dengan x axis. Y axis kita adalah y over x. So y kecil, x kecil. Jangan nampak penggunaan x besar, y besar dia berbeza Sama dengan 4. X axis adalah x square minus 7. Nampak This one is linear. This one is non-linear. Tu macam tu. Barulah kita sekarang express y in terms of x. So kita susun saja sebab ayat dia y in terms of x. So kita susun. Maknanya proses yang kita buat ni kita terbalik. Macam yang awak buat tadi. Kalau graf tadi okey cikgu ulang balik. Tadi awak buat daripada sini daripada sini pergi sini. Sekarang dia bagi awak graf di sini pergi ke sini. Tu dia ya. Jadi proses yang sama. Jadi proses yang terbalik. Kita reduce pula ya. So jadi sekarang jawapan kita y in terms of x. So y kecil bukan y besar Ingat ini y besar exist. Ini ialah xy. So y equal to, so you multiply, you dapat 4x cube. Betul. Ni tadi x square nampak ni x square. So jawapan dia ada silap. So 4x kuasa 2 darab x. Dia akan jadi x cube. Minus, dia akan dapat sini akan jadi apa? Bawa 7x. Boleh tak? Sebab ni ada x kuasa 2. So kali ni, so ni jawapan ni silap. Okay. Boleh? Come on. Boleh jadi this will be the answer. So sebab tu express y in terms of x. Jadi yang cikgu buat ni paper 1 dulu. Sebab tu kita kata yang paper 2 kita KIV. Paper 1 dulu. So paper 1 that means remember you have to write in terms of ni dulu. Find the value of m. Lepas tu find the value of c. Remember ini semua titik ni kalau ni c. So makna yang ni baru akan reduce. Last kali baru you change di y axis, you change di x axis. Boleh ikut tak? Hello. Soalan. Come on. Dah terlebih dah masa. Jadi maksudnya awak buat yang ni dulu. So B. Yang paper 1 cikgu kata yang paper 1. So ada yang ni. So B. So ni pun ada. Size C. Everything. Find the value of x and y. So B, C. Answer ni tu cikgu kata answer ni kena check. Answer ni takut ada silap So B, C. Paper 2 KIV dulu. So yang paper 1 dulu. Ini jangan. This one is a paper 2. Yes, saya nak buat yang paper 1 punya dulu. Paper 2 kita akan tengok esok. Yang 10 marks. So make sure you ada kertas graf awak sendiri untuk esok. 10 marks. Okay, boleh tak? Come on. Boleh cikgu. Okay, ada soalan? Ada tak? Ada soalan? Cikgu. 24. Ada 2 orang tak ada. Okay, yes? Yang tadi macam mana nak pastikan yang graf tu adalah straight, yang macam 1 over x equal to 1 over 10 times x tu. Macam mana? Macam mana nak bezakan tadi? Okay, nak bezakan apa dia? Straight line. Dia kalau straight line dia macam ni. Once you dapat dalam bentuk ni, this one is straight line. Tapi kalau C dia kosong, boleh, tapi you akan dapat x dengan y dia yang berbeza pada graf. Pada graf maksudnya graf dia lalu macam ni. Boleh. Tapi you boleh nampak kat situ after reduce. Yang tadi you tak reduce, you just change it. Sebab you dapat xy equal to 10. Xy equal to 10. Ni awak tak buat apa-apa kat dia. Awak cuma pindah-pindahkan saja. You just pindah-pindah. You tak reduce everything. Sebab one this is a plus minus. This one. So that means from here you nak change it, it should be plus minus. So dia kena lock lah. Sebab kalau tidak ni awak tak reduce apa-apa pun, awak cuma tukar tempat je. Y sama dengan 10 over x. You ambil macam ni. Ataupun you boleh baca x sama dengan 10 over y. So you tak reduce apa-apa pun soalan ni. Dia masih lagi dalam
benda algebra yang you just tukar tempat saja. Once you want to reduce, that means you kena tengok x and y, this one is darab. Bila nak kepada equation, linear equation, kalau kita reduce dia dapat plus atau minus. So nak jadikan tambah tolak daripada darab, nak jadi tambah tolak, biasa kena guna log lah. Boleh tak? Hello? Boleh cikgu. Kecuali kalau you dah buat sini, tiba-tiba you dapat situ log 10 1. Let's say ada soalan dekat situ, last lah nanti you dapat, let's say lah kata you buat, tiba-tiba you akan dapat log 10 y equal to, let's say sini you dah kira-kira lah dah kira-kira mungkin 3 log 10x plus log 10 1. Kalau log 10 1 ni berapa? Kosong. Ni je you akan kata log 10y equal to 3 log 10x plus 0. Yes, you need to reduce. So you boleh kata this one the C is 0. Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Kalau macam ni kita belum buat apa. Kita cuma just pindah-pindah algebra biasa. So kita tak ada reduce dari kepada non-linear. Okay? Ada soalan lagi sama yang lain-lain? Come on. Ada tak? Okay, cuba cikgu nak tengok kejap. Attendance tadi cikgu belum lupa lagi. Tak tengok. Okay. Ada lagi yang tak ada ni. Sekejap. Okay. So, 24 orang aja ada. So, ini tadi Alia